Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua sudah bersedia dengan peralatan dan juga bersemangat untuk kelas PDPR kita pada kali ini. Aktiviti yang akan kita buat pada hari ini ialah mengenal pasti kosakata. Murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu ingin terangkan objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid boleh membaca dengan baik dan mencari maksud 7 daripada 8 kosakata dengan betul. Mari sama-sama kita lihat buku teks pada halaman 45. Tajuk bahan kita pada hari ini ialah mudahnya halau serangga. Murid-murid, sila dengar teliti teks yang akan dibaca oleh cikgu. Kemudian, kita akan sama-sama mengenal pasti kosakata yang berwarna merah dalam bahan tersebut, iaitu teks. Ayah Hasan, iaitu Encik Mazhan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mazhan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mazhan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mazhan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mazhan. Baiklah murid-murid, selesai bacaan teks pada halaman 45. Sekarang, mari sama-sama kita kenal pasti apa maksud di sebalik kosakata yang berwarna merah. Pada halaman ini sudah diberikan maksud kepada perkataan tumbuh. Tumbuh bermaksud hidup. Kita lihat pula perkataan yang berwarna merah dalam teks yang kedua. Permintaan. Permintaan bermaksud permohonan. Yang ketiga, diserang. Diserang bermaksud dirosakkan. Jika kita lihat pada teks, ayatnya ialah daun pokok itu diserang ulat. Kita juga boleh menggunakan diserang, dirosakkan. Contohnya, daun pokok itu dirosakkan ulat. Baiklah, perkataan yang keempat, internet. Internet bermaksud rangkaian komputer antarabangsa. Perkataan yang kelima, racun. Racun ialah bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu. Baiklah, kosakata yang seterusnya ialah basuhan. Basuhan bermaksud apa-apa yang dicuci. Perkataan berwarna merah dalam teks yang ketujuh ialah penyembur. Penyembur bermaksud alat untuk menyembur. Perkataan yang ke-8, subur. Subur ialah sihat. Manakala menghijau bermaksud nampak berwarna hijau. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami maksud di sebalik kosakata yang berwarna merah dalam teks pada halaman 45. Sekarang, untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid, mari kita sama-sama membuat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 47. Cikgu akan bantu murid-murid untuk menyelesaikan latihan ini. Aktiviti 2. Arahan, baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawanan. Baiklah murid-murid, cikgu akan baca bahan yang diberikan pada muka surat 47 ini. Tajuk bahan, kegemaran yang baik. Musa suka akan tumbuhan.
Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya, ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Baiklah murid-murid, sekarang tugas kita ialah melengkapkan peta titi dengan kosakata yang betul. Mari kita lihat peta titi tersebut. Murid-murid perlu menulis perkataan berlawan. Perkataan yang pertama, menanam. Apakah perkataan berlawan yang sesuai dengan menanam? Ya, betul, mencabut. Perkataan yang kedua, hadapan. Perkataan yang sesuai iaitu perkataan berlawan bagi hadapan ialah belakang. Perkataan yang ketiga, harum. Harum, lawannya ialah busuk. Harum ialah wangi, jadi lawannya busuk. Baiklah, untuk perkataan yang terakhir iaitu perkataan gembira. Apakah perkataan berlawan yang sesuai dengannya? Gembira, lawannya sedih. Baiklah murid-murid, selesai perkongsian kita untuk tajuk pada kali ini iaitu mengenal pasti kosakata dan maksudnya. Cikgu harap murid-murid dapat memperbanyakkan lagi latihan untuk memahami tajuk kita pada hari ini dengan jelas. Sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih murid-murid.